Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dayah dan Haziq, sebenarnya kita nak kongsikan sesuatu yang baru sahaja diumumkan, iaitu tentang Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU. Jadi, sebelum kita nak bercerita lebih panjang, kami ada sedikit paparan untuk anda lebih memahami apakah itu AUKU. Jom kita saksikan. Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 dibuat bagi penubuhan, penyelenggaraan dan pentadbiran universiti dan kolej universiti awam serta bagi perkara lain yang berkenaan dengannya. Semalam, Persidangan Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023 bertujuan menambah baik tadbir urus, pengurusan aktiviti dan tata tertib pelajar. Sepakat itu menerima sokongan lebih suara dipersetujui selepas 18 ahli Dewan Negara mengambil bahagian pada sesi perbahasan rang undang-undang tersebut. Dalam sesi penggulungan perbahasan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, beliau menyatakan pindaan Seksyen 16B iaitu memindahkan kuasa pihak berkuasa tata tertib daripada Naib Chancellor kepada Jawatan Kuasa Tata Tertib Pelajar bagi pengendalian kes tata tertib di universiti. Ini turut membabitkan Seksyen 15A bagi membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Badan Pelajar untuk memungut wang dan menerima sumbangan dalam apa cara sekalipun tertakluk kepada peraturan berkuatkuasa. MPP dan Badan Pelajar dibenarkan membuka akaun dengan mana-mana institusi kewangan berlesen yang diluluskan Bank Negara dan pengurusan kewangan mereka akan diaudit individu atau firma bertauliah. Secara tidak langsung, pindaan ini boleh memberi peluang dan mendidik mahasiswa untuk mengawal selia pelbagai aspek pentadbiran. Namun, adakah pindaan ini dianggap sebagai satu kebebasan atau beban? Yes, akta ini menggalakkan pelajar-pelajar ada satu organisasi dan boleh menggerakkan sendiri organisasi itu supaya pelajar-pelajar yang menerajui organisasi itu dapat belajar dengan lebih awal sebelum mereka ke dunia luar yang lebih mencabar. Jadi itulah dia AUKU. Akta Universiti dan Kolej Universiti yang diluluskan pada tahun 1971. 1971. Jadi hari ini kita nak bincang mengenai akta itu bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arsyad, Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, dan di sebelah sana pula kita ada Hana Kamaladana, mahasiswa jurusan Undang-Undang. Nampak undang-undang. Ini kita segak sikit. Segaklah berkeyakinan, itu yang penting. Jadi, perkara ini baru dipindah semalam. Kan? Akta ini baru dipindah semalam. Jadi mungkin ramai yang belum pasti, dia belum tahu sebenarnya apa yang dipindah, Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, pertama sekali terima kasih kepada Haziq dan juga Dayah dan Malaysia hari ini. Sebenarnya topik menarik kerana isu masih panas. Dan sebenarnya pindaan dilakukan ini sebenarnya dah 7 kali pindaan sebenarnya dilakukan sejak AUKU iaitu Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 diperkenalkan dan yang pindaan yang terkini iaitu pindaan 2023 yang itu menunjuk kepada lebih kepada 3 tema utama. Yang pertama dari segi bagaimana pengurusan tata tertib pelajar, yang kedua dari segi pengurusan kewangan, bagaimana institusi MPP ataupun Badan Pelajar sendiri menguruskan kewangan, dan akhir sekali adalah berkaitan dengan tempoh pemilihan MPP yang disetarakan mengikut kalender akademik. Yang sebelum ni pemilihan MPP dia tak sama dengan kalender akademik. Jadi untuk membolehkan lebih efektif dari segi aspek pengurusan, pentadbiran dan juga kebajikan pelajar, maka disetarakan dengan tempoh masa yang sama dengan kalender akademik. Okey, maknanya awam dan swasta semua harus follow benda yang sama. Okey, faham. Jadi macam untuk Hana sendiri kan, adakah ini sesuatu yang membuatkan Hana sebagai seorang pelajar rasa lebih baik? Atau bagaimana anda melihat pindaan AUKU ni? Pada saya personally, sebab kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang, kiranya seorang pemimpin pelajar lah, AUKU ni dia in some ways orang akan kata dia menghalang suara ataupun menghalang, ada benda yang menghalang pelajar daripada berautonomi secara penuh. Tapi kita tengok pindaan ni, dia telah dia akan membenarkan student untuk lebih orang kata lebih berdikari, lebih berautonomi dan akan
ada that sense of accountability when it comes to handling stuff, you know. Dan Hana juga merupakan seorang presiden Kolej Kediaman Pertama Universiti Malaya. Dan sebagai seorang presiden, perkara ini adakah orang kata lebih menambah baik peluang pelajar-pelajar ataupun menambah beban kepada organisasi pelajar itu sendiri? Dia pada saya dia menambah baik peluang pelajar itu sendiri sebab I'm speaking from my own experience lah sebagai pelajar Universiti Malaya, terdapat banyak layer of bureaucracy when it comes to duit dan sebagainya. Jadi bila pindaan ini diluluskan, kita tengok dari segi pengurusan duit, dia akan membenarkan MPP ataupun badan pelajar memegang duit itu sendiri. Itu adalah salah satu cara untuk kita menambah baik peluang pelajar dan juga prepare diorang untuk dunia luar nanti. Sebab kalau kita bergantung kepada pihak universiti saja, mahasiswa takkan ke mana? Banyak tak luluskan nanti. Betul. tak lulus. Semua benda tak lulus. Semua benda tak lulus. So macam dia, pindaan AUKU ni kita boleh tengok in a positive light, dia akan membantu student untuk organize lebih banyak projek, lebih banyak aktiviti dan juga boleh contribute kepada masyarakat luar lebih banyak lagi macam tu. Nampak bila seorang presiden dan pelajar undang-undang berkata-kata, nampak ya. Okey, dan doktor sebagai seorang pensyarah lah bila melihat pindaan ini berlaku lah. Dan pastinya sebelum ni dah tahu dah bagaimana MPP melakukan pekerjaan mereka dan sebagainya. Tapi bila pindaan AUKU ni berlaku, bagaimana daripada sudut seorang pensyarah? Adakah lebih melegakan? Dan apa mungkin dirisaukan? Ya, berdasarkan daripada pengalaman saya lah dalam bidang pembangunan belia, sebenarnya kita boleh lihat daripada pelbagai aspek. Seperti mana yang Mia, nama manja dia sebenarnya Mia. Oh, Mia. Sesuai nama Mia. So, Mia nyatakan tadi lebih berautonomi dan sebagainya. Ya, betul. Tetapi kita dalam masa sama juga kita tak menafikan bahawa elemen pementoran, elemen bimbingan tu tetap ada di dalam universiti. Sebagai contoh ya, bagaimana kita melihat pendekatan Youth Adapt Partnership yang kita dapat laksanakan di universiti. Kerana kalau dilihat di konteks kami di Universiti Putra Malaysia melalui aspirasi True North yang dibawa oleh Yang Bahagia Profesor Dr. Ahmad Farhan untuk membawa supaya pelajar kita ni mendapat best learning and living experiences. Iaitu kita perlu mewujudkan peluang lebih banyak kepada mahasiswa kita melalui pendekatan Youth Adapt Partnership. So bagaimana Youth Adapt Partnership ini berlaku? Walaupun Mia seperti Mia nyatakan tadi ya, pelajar memiliki autonomi untuk mereka menguruskan kewangan dan sebagainya, tetapi elemen penasihatan, elemen pemantauan, elemen bimbingan dari segi aspek pengurusan kewangan itu perlu. Kerana apa? Kerana kita nak supaya ia berlaku secara lestari dan ia dapat menjamin untuk supaya sustainability ataupun kelestarian organisasi MPP dan juga badan pelajar ni dapat dilaksanakan secara efektif. Dan pada masa sama juga dengan adanya bimbingan yang ada ni, sebenarnya kita nak menggalakkan supaya anak muda kita, pelajar-pelajar kita, anak muda kita ni, mereka bukan hanya sekadar objek, tetapi menjadi rakan kepada pembangunan negara, menjadi rakan kepada universiti untuk bawa agenda pembangunan negara bersama-sama. Okay, jadi boleh dikatakan pelajar-pelajar setelah dipindah ni, pelajar-pelajar mendapat lebih hak kebebasan kot. Sedikitlah hak kebebasan tu. Jadi bila diberikan satu hak kebebasan tu, mungkin akan ada terlebih guna ke kan, kuasa yang diberikan. Ada kerisauan kat situ sebagai presiden sendiri, Mia. Sebenarnya kalau ikutkan untuk MPP dan juga badan pelajar, this is something that they've been waiting for so long. And kita dari pihak kiranya dari pihak pengurusan kolej lah, sebab saya presiden kolej kan, kita welcome the pindaan with open arms sebab ini akan membantu diorang dan diorang pun akan membantu kita juga nanti in the end. Tapi nak kata ada salah guna kuasa tu, potensi untuk salah guna kuasa tu ada, tapi itu bergantung kepada pihak lembaga universiti sendiri dan juga pihak MPP itu sendiri ataupun kesatuan mahasiswa itu untuk pastikan benda itu takkan berlaku, sebab itu adalah tugas diorang juga. Kena ada integriti tu dalam dari awal lagi pemilihan MPP itu dah kena pilih seorang yang berintegriti. Jadi itu adalah diorang punya tanggungjawab jugalah sebenarnya. Kini orang tu adalah sosoknya seperti Mia lah. Kata lihat kan, yang boleh dipercayai. Maksudnya maksudnya ada drive-nya sendiri, ada punya visi. Betul. Dan tentunya seperti yang doktor bincangkan tadi, benda ni sangat bagus sebenarnya. Pindaan aku ni sangat bagus supaya mereka ni boleh jadi seorang yang berdikari dan bersedia untuk dunia luar. Jadi kalau lihat ke hadapan,
Kan? Adakah selepas ini kiranya pelajar-pelajar ini dapat melakukan lebih banyak lagi aktiviti dengan skala yang lebih besar? Ya. Mungkin doktor boleh kongsikan. Saya optimis kerana ia merupakan satu peluang untuk pelajar kita berkreativiti dan berkarya. Kerana golongan belia sebenarnya mereka memiliki idea. Macam-macam ada idea kan dan lebih kreatif sebenarnya. Dan dengan adanya pindaan ini sebenarnya memberikan peluang lebih ruang ya kepada pelajar kita untuk mereka mencari sendiri pendanaan, mendapatkan pendanaan walau bagaimanapun perlu ada elemen-elemen dan mekanisme yang ditetapkan di peringkat universiti supaya urus tadbir dan tata kelola MPP dan juga badan pelajar tu berada dalam keadaan yang baik. Dan penting juga sebenarnya kita nak gabungkan antara pengalaman yang dimiliki orang dewasa. Siapa orang dewasa di universiti? Kan pensyarah kita, kan pengetua di kolej, pegawai kita, kan pimpinan universiti. Mereka menjadi orang dewasa yang memiliki wisdom, pengalaman. So bagaimana kita menggabungkan realistik dengan pengalaman ini dalam satu platform, itulah sebenarnya intipati mengapa perkara ini diberi pendaya-upayaan kepada pemimpin pelajar kita. Yes. Jadi mungkin Mia boleh rumuskan dekat sini lah dengan pindaan akta AUKU ni sendiri mungkin dapat memberikan visi dan misi yang lebih jelas kepada universiti sendiri, kepada kolej sendiri dan juga pelajar sama-sama orang kata kita sama-sama naik. Sinergi lah kiranya. Secara ringkas dia kita boleh kongsikan. Untuk pindaan AUKU ni walaupun terdapat kesatuan mahasiswa ataupun MPP yang masih ingin abolish AUKU itu secara penuh, tapi pada saya AUKU ni adalah still salah satu safeguard yang kita ada sebagai mahasiswa untuk kita berjaya menjayakan visi dan misi dan juga memperkasakan lagi mahasiswa seiring dengan visi yang dibawa oleh mantan Menteri Pendidikan Tinggi. Dan this is something that I've been looking forward to for quite some time sebenarnya, sebab ini adalah a step that is very much necessary for students, for mahasiswa untuk diperkasakan lagi, untuk memperkasakan lagi hak kebebasan dan hak bersuara diorang, sebab sampai bila kita nak berada di takut yang sama? Baik, benar. Kiranya mara ke hadapan lah. Jadi mara ke hadapan bersama dengan bantuan-bantuan mereka yang ada wisdom. Mungkin secara ringkas boleh bagi kesimpulan bahawa AUKU yang dipindik ini lebih memberikan injak yang positif dari kiranya menarik mereka ke belakang. Mungkin Prof. Sebenarnya penting adalah untuk membina daya tahan pelajar-pelajar kita supaya mereka ni mampu untuk membentuk watak mereka sebagai graduan yang berdaya tahan yang boleh mendepani cabaran yang mendatang di luar sana. Jadi latihan dia adalah di sini, bermula di sini. Dan saya optimis seperti mana banyak organisasi di universiti kita ada pusat pembangunan kurikulum dan pembangunan pelajar, kita optimis untuk menyediakan latihan, bimbingan kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka ke arah untuk membentuk resilient daya tahan itu sendiri. Dan saya yakin insya-Allah dengan adanya semangat kita bersama-sama untuk memastikan era baru di dalam kepimpinan pelajar di universiti, insya-Allah mereka akan dapat membina sasiah mereka. Kalau doktor pun optimis, kami juga optimis. Terus hasil dari pelajar juga. Semua pelajar-pelajar ni dapat menggunakan pindaan ini ke arah kebaikan. Betul. Yang lebih positif. Betul. Jadi terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Munsyid Arsyad dan juga Hana Kamila Daniel kerana sudi bersama kami tentang pindaan AUKU di mana insya-Allah membawakan sinar yang positif untuk anak-anak muda untuk lebih ke hadapan. InsyaAllah.